Siapakah dalang sebenar di sebalik kejatuhan P. Ramlee? Siapa yang tidak kenal dengan legenda hebat kita P. Ramlee yang sehingga kini masih lagi dikenali, malah diminati oleh generasi baru? Untuk pengetahuan kita semua, sebelum menghadap ilahi, P. Ramlee telah hidup dalam kemiskinan. Mengikut kisahnya, P. Ramlee adalah berani kerana benar. Periuk nasi P. Ramlee ditutup oleh dua syarikat yang dinaikkan oleh P. Ramlee. Yang pertama, Jaafar Abdullah, eksekutif Shaw Brothers, keluar surat memberhentikan khidmat P. Ramlee atas arahan Run Shaw dan Run Me Shaw. Ditulis karya P. Ramlee tidak bagus. Yang kedua, EMI menamatkan kontrak P. Ramlee. Miss Devan berkata lagu P. Ramlee sudah tidak laku, orang tidak beli. EMI Malaysia juga kata kontrak P. Ramlee adalah dengan EMI Singapura. Harus diingat, P. Ramlee pulang ke Malaysia apabila Shaw Brothers yang suruh apabila pekerja studio Jalan Ampas yang dibayar gaji amat rendah membentuk union pekerja Melayu dan membuat banyak protes. Lee Kuan Yew telah mengarahkan Shaw Brothers ditutup untuk sekat union itu. Apakah tujuan Lee Kuan Yew? EMI pula seolah tidak lagi kenang jasa P. Ramlee. Seniman agung ini telah memberikan pulangan yang sangat lumayan kepada EMI, hasil dari ratusan lagu serta album P. Ramlee, Saloma dan lain-lain lagi. Kenapa perlu buang terus P. Ramlee? Bukankah beliau ikon terbesar industri muzik pada masa itu? Bukankah kompilasi lagu P. Ramlee dan hasil lirik serta lagu P. Ramlee masih popular? Itulah dua punca dari bidang lakonan dan lagu yang telah dijatuhkan karya P. Ramlee. Ianya satu bentuk kepada P. Ramlee adalah seorang pejuang seni yang berjuang memartabatkan budaya Melayu dalam filem dan lagu Malaysia dalam nyanyian. Wartawan dan karyawan tempatan pun sama naik hentam P. Ramlee. Tidak cukup dengan itu, wartawan tempatan juga kerap memperlekeh usaha P. Ramlee. Pada ketika irama pop yeye blues, rock dan pop sedang mula meresap ke dalam jiwa anak bangsa, P. Ramlee terpaksa mengenepikan media yang sering pusing kenyataannya. Karyawan pula ramai dan merasakan mereka lebih baik apabila P. Ramlee tubuhkan Perfima bersama H.M. Shah dan turut disertai Jaafar Abdullah, Jin Samsudin dan Saleh Ghani. AKA Board putuskan bahawa P. Ramlee tidak bagus sebagai pengarah filem kerana tiada kelayakan akademik. Sewaktu itulah, Jim Samsudin dilantik jadi pengarah filem kerana dia baru balik dengan sijil pengarahan filem dari London. Maka P. Ramlee dan H.M. Shah keluar dari Perfima pada Februari 1973. Segala usaha P. Ramlee 3 bulan lepas itu, P. Ramlee menjadi bertambah bingung apabila menerima saman mahkamah. Beliau menjadi penjamin ataupun guarantor kepada seorang kawan untuk satu pinjaman. Kawan ini hilang dan P. Ramlee telah terpaksa berdepan tindakan mahkamah yang boleh menjatuhkan hukum bankrupsi, sedangkan P. Ramlee tidak ada wang untuk menebus dirinya. Beliau kemudian mengalami masalah kemurungan dan kekecewaan yang amat sangat sedang abak beliau Nasir. P. Ramlee pula telah memilih berkahwin di usia 19 dan keluar daripada rumah. P. Ramlee kecewa dan marah kerana tidak bersetuju dengan perkahwinan itu. Beliau seterusnya menjadi tidak terurus. Seminggu selepas menerima surat saman kerana menjamin pinjaman kawan yang diceritakan tadi, P. Ramlee pun telah pulang ke pangkuan ilahi menjelang subuh 29 Mei 1973 akibat serangan jantung. Sebelumnya, beliau sering mengadu sakit dada dan dalam kesakitan sempat berpesan kepada Sazali, jaga mama baik-baik walau apapun yang terjadi. Sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat karyawan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.